masyhur. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Yang dikasihi, yang berhormat Datuk Daryl Liking, Timbalan Presiden Parti Warisan. Ahli-ahli yang berhormat, Naib-Naib Presiden, Majlis Tertinggi, Datuk Aziz Jaman, Ketua Bahagian, Ketua Penerangan Parti Warisan, Datuk Seruji, Pengurusi Penganjur, hadirin yang dihormati sekalian. Terima kasih banyak atas kehadiran semua yang ada pada petang ini. Kalau dilihat kehadiran pada petang ini, insya-Allah si Panggar boleh kita pertahankan. Boleh? Si Panggar? Si Panggar? Si Panggar? Baru kita katakan boleh. Tapi kemana negara Malaysia mau dibawa oleh Pakatan Harapan, oleh Perikatan Nasional, oleh Barisan Nasional? Ini yang membimbangkan saya. Pilihan raya ini cukup penting kepada rakyat umat di negara Malaysia. Bukan hanya Sabah. Pilihan raya ini cukup penting kepada negara Malaysia. Barisan Nasional bawa negara Malaysia hari ini utangnya banyak. Pilihan raya ke-14 dahulu. Semuanya bergabung. Pakatan Harapan kita bergabung. Plus PH plus Warisan plus APKO. Tumbangkan Barisan Nasional tidak pernah dalam sejarah sehingga tumbang UMNO dan pakatan-pakatan Barisan Nasional yang ada. Mereka jangka mereka boleh memenangi pilihan raya. Yang ada di negara Malaysia pilihan raya ke-14 dengan 2/3. Tapi bila dikira, tumbang sampai ke Sabah. Tidak menang. Pasal apa? Di Sabah warisan parti kecil. Di Sabah warisan parti nyamuk. Tapi rupanya nyamuk gigi, demam denggi, si Musa Ahmad. Demam si Musa. Walaupun banyak duitnya, rupanya duitnya macam orang dusun cakap. Ano po, amo na mengendi penyan. Dia ambil duitnya tapi tidak diundinya. Itu bahasa dusun. Ano po, amo na mengundi dia. Saya cukup bimbang. Pasal kemana mau dibawa rakyat dan negara ini? Hala 7 negara, kita tidak jelas. Kita berpakat, kita tumbangkan BN. Tapi bila kita berkongsi kuasa, berpakat, Pakatan Harapan bersatu berpakat, PKR berpakat, DAP berpakat, Warisan berpakat, APKO berpakat. Apa yang jadi? Pasal mau jadi Perdana Menteri, hilang kuasa. Hilang kuasa di Kuala Lumpur, hilang kuasa di Sabah. Kemana mau dibawa negara ini? Setelah rakyat bagi mandat dengan Pakatan Harapan, rupa-rupanya tidak ada harapan. Janji 20% royalty. Janji bila cukai 40% kita akan bagi dengan Sabah otonominya. Guan Eng keluar videonya. Si Guan Eng waktu itu kalau kita perintah minyak kita bagi. Kalau kita perintah duit kita bagi 40%. Sekali jadi Menteri Keuangan tidak cukup duit mau bagi. Bagus. Tidak cukup duit mau bagi. Tapi buat jambatan Pulau Pinang 2 jambatan boleh siap. Tidak cukup 2 jambatan, buat lagi terowong bawah tanah. Ada pula duit.
Kemana mau dibawa negara ini? We build this nation. Kita membina negara Malaysia atas landasan perjanjian 63. Rakyat Malaysia di Sabah, rakyat Malaysia di Sarawak, rakyat Malaysia waktu itu di Singapura bergabung sehingga terbentuklah Malaysia. Harapan rakyat bahwa kita akan dapat membina satu negara yang berpadu dan just dari segi pemerintahannya, just in governing the country, fair to the people irrespective of where they are. Unite the people irrespective of what their religious belief. Tidak kira sempadannya, tidak kira agamanya, disatukan umat. Saya masih kecil di Sempurna tahun 1962. Datang Kobol Commission, tanya orang Sempurna, rakyat Malaysia, orang Sabah waktu itu. Masih kecil saya ikut dengan ibu saya. Datang Lord Kobol, datang Ghazali Syafi'i dan berbagai kumpulan. Kamu setuju bentuk Malaysia? Bukan kita masuk Malaysia. Kita yang membentuk Malaysia. Malaysia tidak jadi kalau tidak ada Sabah, kalau tidak ada Sarawak. Itu tahun 1963. Ditandatangan di depan Queen Elizabeth. Pasal kita sudah ada kerajaan waktu itu. Kerajaannya dinamakan North Government. Bukan North Borneo Timber. Kerajaan North Borneo. Di Sarawak pun ada. Singapura jajahan British waktu itu. Dan apa yang berlaku? Daripada tahun 1963, beberapa perkara tidak dapat ditunaikan. Termasuk Continental Shelf, termasuk perjanjian supaya hak-hak kita dapat ditunaikan, perlantikan kehakimannya, perlantikan commission support, berbagai-bagai. Ya. Tapi Alhamdulillah, bila warisan memerintah, for the first time since 63, bila sudah darurat diumumkan, waktu itu, tahun 1963, bila darurat diumumkan semuanya diambil, termasuk minyak pun diambil. Perjanjian minyak, kononnya PDA, Petroleum Development Act, tahun 1974, bagi Sabah 5%, bagi Petronas 95%. Bagus. Berkongsi kau niaga daripada 74 sampai 2022, masih lagi kekal. Kau ambil 5%, saya ambil 95%. Macam wayang Piramli. Bagus ceritanya. Dia ambil 70 sen, kawan ambil 10 sen. Adil. Tuan-tuan dan puan-puan, kemana kita mau bawa negara ini? When you want to build a nation, touch the heart of all Malaysians. Bukan dengan dendangan singa-singa, dendangan mengalai budaya, hormat cakap bahasanya, budayanya. Touch the heart, touch the nurani umat yang ada. How do you touch that? Fulfill what you have already promised. Itu yang penting kepada kita. Lepas kita tumbangkan BN, tidak ada kerja. Saya maklumkan dengan Tun Mahathir. Waktu kita tumbangkan BN, Anwar dalam penjara. Tapi bila Anwar keluar penjara, waktu dia dalam penjara, kuasa kita dapat. Dia keluar penjara, hilang kita punya kuasa. Gaduh siapa Perdana Menteri? Gaduh bila waktu Perdana Menteri. Tidak gaduh tentang janji. Kemana janji dia? Tunaikan janji yang dalam pilihan raya ke-14. Tapi tidak gaduh sana gaduh sini. Siapa Perdana Menteri? Sekarang ni maulah pula berkongsi balik Big Ten. Saya boleh kerjasama dengan Anwar. Forget about the past. Tapi diorang lupa, forget about the past. Bila sudah berkuasa, dia buat juga apa yang the past buat. What you have done before, you will do it and repeatedly. Kemana Pakatan Harapan? Tidak ada kerajaan.
yang boleh dibentuk di Malaysia saja ini. Boleh dibuat di hotel yang dinamakan, dilantik, diputuskan siapa Perdana Menteri Malaysia di hotel. Nama hotelnya Sheraton. Sheraton Hotel. Berunding Sheraton. Siapa yang berunding? Yang dulu kalah pun ikut merunding. UMNO PAS yang kita tumbangkan runding. Siapa yang runding? Si Mahyudin Yassin. Presiden Parti Bersatu. Yang sekarang bos Sia Jiji. Bagus punya bos Sia Jiji. Kawan saya dalam kabinet kami bising pasal 1MDB. 1MDB saya bising. Saya bagi tahu duit kemana. Takkan duit ini berbilion-bilion, berjuta-juta. Kita kena bentangkan, jelaskan duit ini kepentingan rakyat. Saya soal, bila saya soal, saya tegur. Saya yang kena penjara. Si Mahyudin tidak penjara. Macam-macam berlaku. Bayangkan, Mahyudin bekerjasama dengan parti yang dia tumbangkan, UMNO dan PAS. Politik mana negara ini yang kita bawa? Ditumbangkannya si Mahathir, ditumbangkannya si Anwar. Tapi Anwar pun satu juga. Tumbangkan Mahathir, gaduh pasal Perdana Menteri. Dia sanggup sokong UMNO, si Ismail Sabri. Dia sanggup sokong si Mahyudin yang sudah curi kuasa mandat rakyat di Sheraton Hotel. Anwar sanggup tumbangkan Mahathir, hilang istrinya timbalan Perdana Menteri. Dia sanggup sokong Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, hilang istrinya timbalan Perdana Menteri, hilang DAP Menteri Keuangan. Tidak apa bagi Menteri Keuangan, tidak apa bagi timbalan jawatan-jawatan menteri dengan PAS, dengan UMNO. You rather accept our opponent, our enemy, to sacrifice them because of your differences between Mahathir and Anwar. Is that the struggle? Is that the reform that we want to do in this country? Enough is enough. Itu yang saya beritahu, tidak ada Big Ten. No more Big Ten. Kemana kita bawa negara Malaysia ini? Ke arah mana nak dibawa negara Malaysia? Datang si Ismail Sabri, disokong lagi oleh Pakatan Harapan. Sign memorandum. Lepas itu bising, kenapa bubar dewan? Bising, kenapa hakim ini buat? Hakim ini tidak patut. Macam-macam kita bising. Tapi dalam bising, sokong Perdana Menteri yang kita tumbangkan. Ke arah mana kita nak bawa negara Malaysia? Ke arah mana nak kita bawa negara Malaysia hari ini? Malaysia telah pun berutang 1,05 trilion. Punya banyak utang dia Malaysia. Pengangguran lebih daripada 500,000 umat yang ada. Berapa ratus ribu SME yang bankrupt. Yang recorded 37,000 SME yang bankrupt. Ringgit menurun. Hari ini ringgit 4,7 berbanding dengan 1 US dollar. Bayangkan. Jamaah menteri, timbalan menteri 70 orang. Tidak cukup 70 orang jamaah menteri, timbalan menteri, jawatan kuasa demi jawatan kuasa mereka lantik. Tidak cukup sudah ada duta di Saudi Arabia, lantik lagi duta. Hadi, Presiden PAS. Macamlah duta satu tidak ada dia punya kebijaksanaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya cukup bimbang. Kemana negara ini nak dibawa? Hutang negara meningkat, rasuah banyak, pengangguran banyak, ketirisan pun meningkat. Bayangkan ketirisan bagaimana berlaku. Projek ada, belanja beratus juta, tapi bangunan tidak siap. Kapal kita belanja 6 bilion, duit 6 bilion pun hilang,
kapal pun hilang. Ketirisan mana? When you bring this country, governing the ministry, nak mentadbir satu kementerian pertahanan yang sepatut menjaga pertahanan keselamatan negara, mau beli kapal, kapal pun hilang, duit pun hilang. Bagus Barisan Nasional. Hidup BN. Bagi 500, hidup BN. Hilang 6,000, dia tidak tahu. Wah, kemana kita nak bawa negara ini? Where do we bring this country? Hala tuju apa yang kita nak bawa? Ada some injury there. Dia pengsan menggali. Okey, bawa dia pergi yang jangan angkat dia. Ya. Kenapa? Just take them. Is he okay? Okay, kalau okay duduk yang separuh. Sit down, the rest sit down, jangan panik. Dia mungkin kurang kipasnya. Ya maklumlah kita di Sabah ini elektrik pun tidak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Air kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Ya. Sabah maju jaya. Kemana mau dibawa negara ini? Belanjawan yang begitu banyak. Kementerian Pertahanan diberikan sampai lebih daripada 15 bilion. Tapi kapal hilang, duit pun hilang. Kementerian Pendidikan diberikan 55 bilion. 55 bilion. Tapi di Sabah mau beli bangku dengan meja, PIBG yang belanja. Bukan Jabatan Pendidikan yang belanja. Mana ada negara di dunia? Cuma di Malaysia, cuma di Sabah. Sekolah-sekolah seminar ada, bangku ada, meja ada. Semuanya lengkap. Tapi di Sabah tidak ada bangku. Tidak ada meja yang membeli PIBG. Tapi kalau dengar dalam belanjawan di parlimen bagi Kementerian Pendidikan 55 bilion. Saya pergi Long Pasir waktu saya ketua menteri. Saya pergi Long Pasir selaku ketua menteri. Bila saya tanya guru besar mana dia? Ini guru besar. Lepas itu saya tanya, mau bincang sikit. Tidak ada bilik guru. Mau bincang pun tidak ada. Saya bincang di Darjah, bilik Darjah. Lepas itu saya mau buang najis. Bukan buang najis, buang air kecil sikit. Ada tandas? Tidak ada tandas. Bilik guru pun tidak ada. Tandas pun tidak ada. Saya tanya guru, kalau budak-budak kincing pergi mana? Budak kincing pergi hutan. Sabah maju jaya. Orang kita kincing pergi hutan. Bagus ini Al-Jidin. Kemana kita mau bawa negara Malaysia ini? Kemana kita nak bawa negara Malaysia? Saya bimbang. Hari ini Malaysia terkenal dengan rasuah. Hari ini kita terkenal dengan Perdana Menteri Mahathir, Mahyudin, Ismail Sabri. Berapa Perdana Menteri yang ada? Jangka masa pendek. Tapi di United Kingdom, Boris Johnson ada, Liz Truss ada, sekarang sudah resign, tapi runding di parlimen. Kita tidak. Runding di hotel Sheraton. Siapa Perdana Menteri? United Kingdom runding. Undi. Yang undi ini majority. Conservative. Members of Parliament. Tapi melantik si Ismail Sabri. Yang berunding. Mempengurusikan masyarakat UMNO. Barisan Nasional. 40 MP. 220 MP di negara Malaysia. Tapi menentukan siapa Perdana Menteri, siapa memerintah di Malaysia, hanya 40 orang saja. Ismail Sabri dipilih menjadi Perdana Menteri. Wah, bagus punya orang. Saya bagi tahu Anwar Ibrahim. Dia jumlahnya ada. Biasa dia jumlah formidable number, convincing number. Dia punya not formidable number yang ada, terkenal di seluruh dunia, convincing, formidable. The leaders of international standard yang ada, convincing and formidable. Kira-kira tidak dapat. Saya beritahu runding dengannya. Ada calon menjadi Perdana Menteri. Kita sokong Anwar Ibrahim. Bila sokong Anwar Ibrahim, saya sokong. Saya beritahu dengan Datuk Daryl, saya beritahu dengan Datuk Aziz.
bagi SD dengan Anwar Ibrahim. Kita sign supaya dia Perdana Menteri calon waktu itu. Pasal dia beritahu dia ada convincing number. Saya pun dicalonkan. Saya beritahu jangan pecah. Bagi dengan Anwar. Tapi Datuk Seri Anwar, kalau kau menang menggunakan SD, kau Perdana Menteri. Kita sokong. Nanti saya tidak jadi masalah dengan saya. Tapi kalau kau kalah, pasal agung bagi keputusan. Pertama, menang mesti guna SD. Kedua, kalau dia menang, mesti mengesahkan keabsahan dia, validity dia di parlimen undi. Itu dua syarat yang diberikan. Saya beritahu dengan Anwar, bincang dengan dia. Brother Syafiq, thank you very much. Saya teringat masa kita dulu UMNO, masa saya dengan UMNO, dengan dia. Dulu dia di Sabah. Saya sokong dia jadi timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri. Ramai orang tahu itu. Dia lawan dengan Gapar Baba. Sokong-sokong, bila saya tengok convincing number, rupanya tidak convincing. Dia dapat 105. Tidak sampai 1 minggu, saya beritahu dengan dia, you go for it first, SD. Tapi kalau kau kalah, saya akan lawan siapa Perdana Menteri di parlimen untuk siapa yang kita lawan. Saya mau lawan. Anwar sudah cuba dengan SD. Tidak menang. Tapi tidak sampai 1 minggu, Anwar Ibrahim sign memorandum. Sokong si Ismail Sabri. Nah, kita ada 105. Kalau ikut, saya boleh dapat lagi dari Sarawak ada 2. Saya boleh dapat ada 2 daripada Johor. Saya boleh dapat 4 daripada UMNO waktu itu. Tapi kalau dia tidak sokong, DAP belah bagi, PKR belah bagi, mungkin saya tidak menang. Tapi saya bagi dengan dia first round, second round, saya jadi calon lawan Perdana Menteri. Tidak jadi lawan. Pasal apa? Sudah sign memorandum dengan si Ismail Sabri. Bagusnya orang. Itu yang saya beritahu. Janji punya janji, pakat punya pakat. Depan sejak cakap, di belakang baik. Saya bubar Dewan Pilihan Raya Negeri yang lalu di Sabah. Apa jadi? Saya dissolve the Assembly of Sabah. Pilihan Raya tahun 2020. Bila saya bubar Dewan Pilihan Negeri, Anwar datang rumah saya. Minta kursi 14, saya bagi 7. 7 PKR, 7 DAP, 1 amanah, 14 APKO. Hari pertama penentuan calon, hilang si Anwar. Hilang pergi mana? Terbang pergi Kuala Lumpur. Saya tanya Christina, mana kau punya presiden? Sudah minta kursi saya bagi. Dia tidak kempen. Hari pertama penentuan calon, dia terbang pergi KL. Datuk Seri, saya dipahamkan dia ada convincing number. Mau pergi angkat sumpah pergi istana. Macam mana boleh dapat convincing number? Kita ada 105 saja. Rupa-rupanya dia dapat SD tanda tangan dengan UMNO. Saya gaduh dengan UMNO di Sabah, dia sign di belakang saya, dia mau jadi Perdana Menteri. Musuh saya UMNO, tapi di belakang saya dia berkawan dengan UMNO. Ini Anwar Ibrahim. Convincing number, formidable. Kok viral itu? Kasih tunjuk sama Anwar. Kalau cakap saya tidak benar, saman saya. Bawa pergi mahkamah. Kemana kita mau bawa negara ini? Pada tujuan apa yang kita bawa? Di bawah Barisan Nasional, di bawah Pakatan. Saya dalam Barisan Nasional 30 tahun, hampir. Dari pemuda sampai Majelis Tinggi, sampai berapa penggal? 3 penggal pemuda, 3 penggal Majelis Tinggi, 2 penggal naik Presiden UMNO. Suara sana, suara sini, bersuara tentang wanita Libi. Dalam UMNO saya bersuara, di penjara saya. Bagus. Bukan senang kita masuk penjara. Tidak ada tilang, tidak ada bantal. Tidak pakai coat. Tidak pakai necktie. Betul tak? Kemana kita bawa negara ini? Ini yang saya nakkan. Question the all Malaysian in this country. Where these politicians bring in this country? Hala 7 kena jelas. Tidak ada jelasnya. Yang jelas mau jadi Perdana Menteri, gaduh.
berpecah. Ini yang membimbangkan saya. Ke arah mana kita nak bawa? Ya? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, hari ini saya bimbang. Malaysia pekerjaan beratus ribu. Tidak pernah dalam sejarah rakyat Malaysia hari ini bekerja sudah di Cambodia. Ada kes Cambodia kan? You just imagine now Malaysian working in Australia picking apple. Ambil apple, ambil orange. Di New Zealand, di Australia. Ini rakyat Malaysia. Di Singapura dia kerja, di Cambodia pun dia kerja. Biasa dulu orang Cambodia, orang Myanmar datang ke Malaysia cari kerja. Sekarang ini terbalik. Orang Malaysia pula cari kerja di luar. Yang ada datang dari India jadi pengundi di Kudat. Bagus. Mana ini yang Tekli sama Jeffrey Kitingan? Black Sunday. Bukan main, bangka. Ada pengundi sampai 14.000 di Kudat. 16. Kudat ini orang Ubian. Orang Bajau. Sampai 14.000. Saya tidak persoalkan kaum dia. I love Indian people. Happy Deepavali. But the system must be right. It's not just. Kenapa sampai beribu pengundi berada di Bangli, di Kudat? Kemana kita nak bawa negara ini pentakbiran ini? SPR bukan saya kontrol. Jabatan bukan saya kontrol. Oh, tapi Datuk Syafie ketua PTI. Bagus. Datang pilihan raya digunakan PTI. Pasal apa? Dia mau kasih pecah-pecah masuk pada laman Jeffrey, kamu undi kami. Kalau kau tidak undi, maka PTI datang. Gunakan. Sekarang ini siapa yang buat kerja? Maximus bagi tahu dalam surat khabar. Yang buat IC ialah Barisan Nasional. Dr. Chong ada sini. Pakar dia. Pengurusi dia ada. Saya pula jadi PTI. La haula. Maximus classmate saya di Sabah College. 40 tahun. Jadi PTI pula. Bagus punya PTI. Jadi timbalan Menteri Pertahanan PTI. Tidak ada modal. Nak mendapat undi di Keningau, nak dapat undi di Pensiangan, mau dapat undi di Tembunan Tenam, gunakan isu PTI. Untuk pecah belah kita. Kemana nak dibawa negara ini? Ini yang saya harap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya rakyat Malaysia di Sabah, bahkan juga di seluruh negara yang ada. Kita perlu bangkit, kita perlu sedar. Are we providing the right choice? Leadership for this country. Ke arah mana nak kita bawa? Ya. Macam-macam berlaku. Saya ini digunakan kononnya Trojan UMNO. Saya ini digunakan kononnya orang kuat Tun Mahathir. Bersatu datang ke Sabah, saya tidak setuju sebagai itu dengan Tun Mahathir. Kau sudah janji pilihan raya 14 warisan perintah sini, jangan masuk bersatu. Waktu itu pilihan raya ke-14 tidak ada YB bersatu pun. Betul kan? Mana ada? Saya tidak bagi. Sekarang ini saya yang tentukan siapa bertanding bagi PKR 7, bagi DAP 7, bagi Amanah 1, bagi APO 14. Sekarang ini pula yang menentukan bagi PBS 2, bagi STA 2. Siapa tentukan? GRS. Siapa GRS? Bersatu. Siapa bersatu? Kuala Lumpur. Bagus orang Sabah. Kita punya kursi, dorang yang tentukan. Kita punya negeri, dorang yang tentukan. Siapa bertanding? Mana parti yang bertanding? Bangkit orang Sabah ini. Masakan 200 ringgit kamu tidak bangkit, kamu tidur. Pilihan raya sampai baju biru, tudung biru, cermata biru, pen biru, kasut biru, beg biru, duit pun biru. Bukan merah. Warisan pakai duit merah.
Kamu tidak percaya bibit merah, kau tengok aku punya timbalan presiden. Dia punya poket ada merah. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, ini yang membimbangkan saya. Pasal itu bila saya lihat, kita provide the choice. Mana ada kerajaan? Kerajaan yang menang patut perintah. Macam di United Kingdom, macam di Jepun, macam di Amerika Syarikat. Kita tidak. Kerajaan yang menang menyokong kerajaan yang kalah. Bayangkan. PKR, DAP bersatu kerajaan yang menang. Sekarang ini si Mahyudin, si Anwar, si Guaneng Antonello sokong si Ismail Sabri. Memorandum. Orang yang kalah jadi kerajaan, orang yang menang jadi pembangkang. Bagus sistem politik Malaysia ini. Masuk akal kan? Di United Kingdom berubah Perdana Menteri. You can change from Boris Johnson to Liz Truss to another Prime Minister. Tapi kerajaan yang memerintah masih parti konservatif. Bukan parti yang kalah. Labour Party, Liberal Party. Ini tidak terbalik di Malaysia ini. Yang sudah tumbang, dorang pula jadi kerajaan. Kita lantik JKK, kita lantik ketua kampung. Yang kita kalahkan sudah jadi ketua kampung sekarang pula. Rosak kampung kita ini, betul kan? Nasib alhamdulillah bubar dewan. Oh, bubar dewan. Ada yang negeri bubar, ada yang negeri tidak bubar. Pasal apa? Takut banjir. Pasal apa Negeri Sembilan tidak mau bubar? Pasal apa PAS tidak bubar Kedah? Kedah jadi kerajaan dua saja. Bukan pasal hujan, pasal takut kalah. Kalau parlimen kamu boleh lawan, kalau parlimen boleh tanding, negeri tidak boleh lawan. Bagus punya parti yang ada. Jimat, saya beritahu, another elections to be held in this country. The state of Kedah, state of Selangor, state of Negeri Sembilan, Kelantan, another state, Terengganu, we will spend another more than 500 million ringgit yang ada. Almost a billion. And this is what we call the government. Yang kita katakan pemerintahan dia tidak kira. Bukan main kalau di parlimen. Kita kena jimat, cermat. Tapi kapal hilang tidak jimat, tidak cermat. Nama bukan main, menggunakan bahasa jimat cermat sampai kapal pun hilang, duit pun hilang. Itu dinamakan pentadbiran jimat cermat. Datang ke Sabah tidak ada tandas, jalan berlubang, Sabah maju jaya. Bagus negara. Sabah maju jaya. Sekarang ini saya dengar, tidak tahu betul ke tidak, mungkin betul. Bersatu dapat 9. UMNO dapat 9. 9 campur 9, 18. Kalau tolak 25, berapa? 7. 7 kursi. Siapa yang mau bagi? PBS mau ambil. STAR mau ambil. Apalagi parti situ. OSNO mau ambil. PBRWS pun mau ambil. Yong Tekli pun mau ambil. Bayangkan. Parti tampatan dapat 7. Parti register UMNO bersatu dapat 18. Sabah maju jaya. Bagus Sabah maju jaya. Bukan Sabah maju jaya. Ini yang saya beritahu. GRS, Gabungan Rakyat Sabah, bukan Gabungan Rakyat Sabah. Gabungan rompak Sabah. Kursi pun belum rompak. Orang Sabah tidak tentukan. Kali ini pilihan raya. Saya minta orang Sabah di Sibanggar, di Penampang, di seluruh Sabah. Jangan dirompak kursi. Bagi dengan parti warisan ini. Boleh? Boleh? Depan mata kamu nampak kursi tidak dapat. Mau undi buat apa? Kalau undi UMNO, undi bersatu, Perikatan Nasional
Pancasila kah, Pakatan Harapan kah, apa juga harapannya? Kalau undi yang kontrol di sana. Kalau undi warisan, kita ke Lombong, ibu pejabat parti warisan yang kontrol. Betul kan? Kau datang di Kuala Lumpur, lobi calon, lobi kursi. Ya, saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, cukup jelas bagi kita. Bukan saya benci orang Semenanjung, saya. Tapi kita bantah kerajaan parti perintah di Putrajaya yang banyak janji dari 63 sampai tahun 2020. Kali ini kita nak tentukan. Pasal itu saya mau bertanding di Semenanjung. Betul kan? Sudahlah kursi kita 25, dorang ambil lagi 18. Tidak cukup. Betul kan? Kali ini saya tanding di Perlis, saya tanding di Pulau Pinang. Kasih cukup dia supaya kita boleh buat perubahan di negara, landscape. Reset. We need to reset Malaysian political landscape yang ada. Kalau kita tidak reset, seumur hidup kau kira undi tidak boleh masuk perjanjian 63. First round saya bawa. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya berharap dengan adanya usaha kita, ya, yang penting kepada kita pastikan supaya kita menang. Ya, warisan pemerintah bagus kau suaranya. Tapi saya takut kau teriak-teriak di situ, datang BN, datang bersatu bagi 500, hidup BN. Tidak. Oke. Bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, undi. Oh, kau teriak kan? Tapi saya mau kau teriak bila nanti 19 hari bulan pangkat parti warisan. Boleh? Masa warisan perintah. Apa yang kita buat? Ajiji cakap, Datuk Syafi tidak buat apa? Dia lupa yang dia goyang kaki dapat 2 bilion, 3 bilion cukai minyak 5%. Bukan Tun Mustafa yang buat, bukan si Aris yang buat, bukan si Pairi yang buat. Warisan yang buat dia dapat 2 bilion, 3 bilion. Betul kan? Tidak ada apa yang kita buat. Nama saja. Oh, ini gabungan rakyat Sabah. Mana dapat gabung? Warisan perintah 4 Cina jadi menteri di Sabah. Betul kan? Kita perintah 4 menteri. Sekarang ini 1 orang pun. Jangan cerita menteri. Timbalan menteri Cina pun tidak ada. Gabungan rakyat Sabah. Ini yang saya beritahu. Bukan gabungan rakyat Sabah. Dia rompak Sabah. Minyak dirompaknya. Kayu balak pun dirompak oleh dorang. Waktu saya ketua menteri, saya hapuskan potong kayu balak di Sabah. Kalau saya mau duit, tahu kayu balak banyak bawa beg itu. Tapi saya tidak mau. Lillahi ta'ala. Pasal apa kita haramkan potong kayu balak? Pasal saya bagi tahu, kalau kayu balak ini kita proses di Sabah, bagi dengan kilang-kilang perabot, di Menggatal, di Keningau, di Tawau, di Sendakan, kita buat kilang perabot. Yang ada kerja bukan orang Jepun, yang ada kerja bukan orang China, tapi yang bekerja orang Sabah. Pasal kilang perabot kita buat di Sabah. Ini tidak. Kita jual kayu balak ke Jepun. Lepas itu beli perabot dari Jepun. Kita punya kayu kita jual, kita beli kayu kita balik. Kau jual 100 ringgit, kau beli 1000 ringgit. Pandai orang Sabah. Kemana kita nak bawa? Sabah ini, negara Malaysia yang ada, the biggest producing of palm oil in the world. Negara yang kedua terbesar mengeluar minyak kelapa sawit, Malaysia, Sabah.
selepas Indonesia. Tapi kita ekspor kelapa sawit minyak ke India, ke China. Hari ini India tidak beli minyak buruh, tidak beli minyak masak di Sabah. Oh, dia tidak beli. Pasal apa? Kita sudah ekspor raw. Kalau kita tidak jual raw, kita proses minyak masak, buat candle, buat minyak masak. Mungkin terpaksa dorang beli, pasal tidak ada minyak masak dorang. We must be very smart to monetize resources. Monetize resources for the benefit of the people, not for the benefit of your pocket. Pasal itu saya tidak mau putung kayu balak. Saya bukan macam si Usama. Boleh kalau saya mau ngambil duit, bukan tidak boleh. Kamu tengoklah di Kalabakan baru-baru ini, gajah sampai pijak orang. Betul kan? Mati orang di Kalabakan itu, dipijak oleh gajah. Memberontak gajah, protes gajah. Bukan Black Sunday. Pasal dia punya rumah sudah diputung. Ambil kayu dia. Siapa yang ambil? Si Majid Khan. Ambil kayu yang ada. Putung kayu. Ekspor ke luar negara. Proses. Di Johor tidak ada kayu banyak. Tapi income Johor buat kilang perabot hampir 20 bilion setahun. Sabah berapa bilion? Ekspor kayu balak. Tidak banyak. Pasal apa? Kita tidak monetize resources yang ada. Kita tidak manfaatkan. Kita tidak proses. Ya. Gajah sampai lari pergi bandar. Kasih mati orang. Nasib 19 hari bulan ini, kalau 19 hari bulan turun kasih panggar, diundinya calon warisan beli gajah. Protes dia. Yang dibantah, GRS, kayu pun dong rompak, minyak pun dong rompak. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya berharap sungguh kali ini pilihan rayanya cukup penting. Kita pastikan supaya keadaan pemilihan 19 hari bulan yang semuanya datang, jangan buang masa. Ada istri, ada suami, ada anak, ada di luar negara. Saya sudah viral bagi tahu yang kerja di Singapura, yang kerja di Thailand, yang kerja di Cambodia, yang kerja di Australia, bagi tahu daftar menjadi pengundi postal voters. Tidak perlu bayar tiket mau terbang Bali, tidak perlu bayar hotel mau datang kamu. Mereka boleh jadi postal voters, bekerja di Singapura, overseas. Ya, ini yang penting kepada kita. Tapi yang jauh penting, orang-orang di peringkat Sabah turun undi banyak-banyak. Pastikan kali ini jangan undi Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, undi Parti Warisan. Datang si Mahyudin ke Sabah, Kota Kinabalu, gunakan logo GRS. GRS punya logo. PBS sudah lama memerintah Sabah, parti yang tua terpaksa pakai GRS punya logo. Pasal kemenangan mereka, kemenangan Parti Perikatan Nasional. Kalau PBS pakai logo GRS, kalau Star, si Jeffrey pakai GRS punya logo, tidak boleh melompat dia itu, mati dia. Pasal akta lompat sudah ada. Tapi di Sabah akta lompat di undangan negeri belum dibuat. Pasal itu saya masuk di Semenanjung. Kasih cukup. Sabah Sarawak kita gabung tambah lagi. Calon-calon kita di Semenanjung, tidak akan ada kerajaan yang boleh perintah negara Malaysia. Saya tidak jangka Pakatan Harapan boleh menang di Sabah. Betul? Saya tidak jangka Barisan Nasional boleh menang di Sarawak. Betul? Saya tidak jangka Anwar boleh menang di Johor. Saya tidak jangka Anwar boleh menang di Kelantan, boleh menang di Terengganu. Itu PAS punya negeri. Johor, UMNO punya negeri. Tidak akan ada parti yang boleh perintah mutlak. Dia perlukan Sabah dan Sarawak. Betul? Waktu itu, kalau jumlah kita besar di Sabah, MP kita undi Pinampang, undi Cipanggar, tidak akan ada kerajaan boleh perintah. Boleh perintah kalau kita setuju. Kalau setuju bentuk kerajaan Semenanjung, Malaysia,
Syarat dia perjanjian 63, jangan cakap macam Mahathir. Jangan cakap macam Guan Leng, janji saja. Ya. You want to become the government of the day, we can give you the support. We want to be a federal government as well, Malaysian government. Saya tidak mau jadi pembangkang. Kita akan jadi kerajaan. Tapi kita mau kerajaan di Malaysia lepas 19 hari bulan. Tapi saya mau pastikan kita juga perintah negeri Sabah. You want to be the government? Mana boleh si Ajiji? Mana boleh si Bung Mokhtar? Si Bung Mokhtar 14 adun dia. Si Ajiji 11 adun dia. Si Jeffrey 7 adun dia. PPS Jeffrey 6, PPS 7 saja. Kita hampir 20. Yang besar tidak jadi, yang kecil pula jadi. Mana boleh? Betul tak? Kamu gabung, kamu kena pandai, kena bijak. Pasal itu, macam begitu juga kita mengundi. Jangan macam dulu. I hope the Chinese, Malaysian in Sabah, don't just vote DAP because they are DAP. No. Jangan undi UMNO just because they are Malay. Jangan undi PAS pasal dia parti Islam kononnya. Tidak ada parti Islam di Arab. Tidak ada parti Melayu di negara-negara seperti Singapura ataupun negara-negara Indonesia. Mana parti UMNO di Indonesia? Jokowi jadi presiden di Indonesia. Betul tak? Bukan pasal bangsanya, bukan pasal agamanya. Datuk Haji saya dengar tadi, dia rupanya tidak dikenalnya orang Sipangga. Kau kenal orang, kau mau undi yang kau kenal macam si Jeffrey melompat 4 kali satu hari, apa guna dia? Janji saja. Jalan berlubang. Janji saja. Sekolah tidak tandas. Orang Sabah kincing dalam hutan. Tapi kita mau sokong orang bukan. Sokong orang yang boleh berkhidmat untuk rakyat yang ada. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu sudah banyak yang berucap, banyak perkara yang saya sampaikan. Tapi saya berharap pilihan raya ke-15 ini cukup penting kepada kita rakyat Malaysia. Kita reset political landscape yang ada. Saya dengar Anwar Ibrahim di TV semalam. Lepas itu dia punya pengurusi penganjur. Kita mau kali ini Perdana Menteri daripada Perak. Perdana Menteri dari Johor ada, Perdana Menteri dari Pulau Pinang ada, Perdana Menteri dari Kedah ada, Perdana Menteri daripada Pahang ada, mau pula Perdana Menteri daripada Perak ada. Orang Curug Tukul, Permatang Pau bertanding di Tambun. Tidak mau pertahankan kursinya di Port Dickson. Pasal apa? Dia tahu dia kalah kalau dia tanding. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, pertahankan bumi Sabah, parti undi. Lokal parti. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya berharap berusaha kita dalam memenangkan pilihan raya di Sepanggar, di Dinampang, di Kota Kinabalu. Saya akan letak calon di Kota Kinabalu. Saya akan letak calon di Sendakan. Saya akan letak calon di Tawau. Di KK, saya akan letak satu orang muda Cina, master degree dalam finance daripada London School of Economics. Ini orang muda ini. Ya? Apa dia? Umum dia. Tapi aku takut kalau aku umum kau dah mengundi. Jangan undi orangnya, undi partinya. Boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini semacam saya sebutkan. Bayangkan kemana Sabah, terhakis minyaknya, terhakis lagi gasnya, terhakis lagi kayu balaknya, terhakis lagi kursinya. Diambil kursinya, diambil minyaknya, diambil kelapa sawitnya. Kita tanam kelapa sawit, cukainya 17%.
Kita Bapanas, kita juga Putrajaya cukai 17%. Tahun ini saja cukai dapat Putrajaya hampir 2 bilion daripada Sabah. Kelapa sawit kita. Dorang yang dapat. Goyang kaki kita berhujan Bapanas. Bagus Putrajaya. Kali ini jangan bagi satu kursi parlimen di Sabah kepada parti, bukan lokal. Jangan mula tuan-tuan dan puan-puan bagi kursi parti lokal tapi lehernya diikat. Logonya pun tidak dikasih, kursinya pun tidak dikasih. Warisan tentukan siapa tanding 25 kursi. Kuala Lumpur tidak boleh tentukannya. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini kita boleh menangkan. Bukan hanya di Sipanggar, bukan hanya di Pinampang, bahkan juga di Sulu, di api-api di Kota Kinabalu. Boleh ya? Di Putatan, di Kimanis, di Papar. Kita letak calon di Sipitang, seorang peguam kanan, Datuk Adnan Putih, a very senior lawyer. Saya letak seorang doktor pertanian, Dr. Daud, sebagai calon di Kimanis. Saya letak di Papar seorang accountant, Haji Ahmad. Dan saya akan letak seorang anak muda di Kota Kinabalu, master degree in finance from London School of Economy. Jangan tengok rupanya, jangan tengok kulitnya, tengok the brain. Besok di parlimen bentang mereka boleh berbahas, persoalkan hala tuju negara ini. Ini yang penting. Boleh? Hari ini saya nak umumkan. Kalau Datuk Syafiq tidak boleh. Jadi hari ini saya nak umumkan calon di Pinampang yang berhormat Daryl Liking. Saya pergi kedai, saya pergi kampung. Orang tanya saya di kampung, di Nosop ke di mana? Lepas itu, Daryl mau tanding tak? Saya bilang, tunggu pengumuman saya. Hari ini Daryl tanding di Pinampang. Saya tahu ada lawan dia. Lawan sana, lawan sini. Nanti saya campaign di Pinampang. Jangan bimbang saya. Di Sipanggar. Macam ada Datuk Aziz Zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya berharap gerakan kerja dia mesti ada kesatuannya. Kalau undi kita sepakat, bukan untuk saya, bukan untuk warisan, tapi ini kita pertahankan Sabah dan juga rakyat Sabah. Ya. Jadi kedua-dua calon, seorang engineer, Datuk Aziz, daripada dia pasang wayar pasal wayar. Jangan juga kau mau ketawa, pasang wayar ni si Kaduga Gundung melawan sama si Haris, kalau ulinya ditenom. Betul tak? Peguam dia, Datuk Daryl Liking, senior lawyer. Tuan dan perempuan, dia tidak tahu saya nak umumkan Datuk Daryl. Pasal yang buat keputusan presiden, bukan timbalan presiden. Dia pun susah hati. Pasal itu orang Pinampang bila saya turun, Datuk siapa calon, saya tidak beritahu. Pasal sudah kita tetapkan
Sampai ketika dia bahagian boleh ke muka, cadangan sana sini, come the time saya evaluate. Kita letak calon yang boleh memperjuangkan Sabah di Parlimen. Boleh? Datuk Aziz, kau tengoklah kalau dia bercakap di Parlimen. Lantang dia. Betul tak? Boleh? Terima kasih banyak. Jadi saya tidak mau mengambil masa yang banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian. Cuma saya berharap pilihan raya kali ini, macam saya nyatakan, kita reset keadaan kita di peringkat bukan hanya Sabah, bahkan juga negara Malaysia yang ada. Kita nak satukan umat dari Perlis sampai ke Sabah. Ya? Kita satukan umat yang ada daripada Perlis sampai ke Sabah. InsyaAllah kita mulakan perubahan dengan bumi Sabah dan Sarawak. Sabah, 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 undi, 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 undi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya juga diucapkan kepada yang berhormat Yusuf Presiden. Dan sekarang tahniah diucapkan kepada yang berhormat Datuk Darul Ranking, calon penampar. Dan yang paling utama, tahniah diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Aziz bin Haji Jamal sebagai calon di 1 September. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selanjutnya menuju ke program selanjutnya, yaitu penyampaian barang kemasukan ahli ke Parti Warisan. Mari kita sama-sama nilaikan ukiran ini. Pada Kamat Saleh, Kakas bersilat, Akiran Tanam, Pahlawan Ulung. Siapakah kau warisan tak kuat dan tandang rakyat datang berkunjung. Maka dengan itu, kita menjemput wakil-wakil ini merupakan wakil-wakil daripada UMNO pun ada, daripada PKR dan juga LDP yang secara menyertai warisan pada hari ini. Maka dengan itu saya dengan segala takzimnya menjemput yang berbahagia Ketua Bahagian Warisan Sepanggar dan juga Timbalan Ketua Warisan Sepanggar untuk kempen kehadapan. Maka dengan itu menjemput terlebih dahulu kemasukan ahli-ahli daripada UMNO, yakni seramai 180 orang daripada Kampung Bukit Payung, Kampung Saluk 70 orang, Kampung Lepasan 100 orang, dan sebanyak berjumlah 350 orang. Maka dijemput wakilnya, yakni Encik Kasman bin Paletot dan juga rombongan. Dan selanjutnya diumumkan lagi kemasukan ahli-ahli baru ataupun ahli-ahli daripada parti lawan yang telah terbuka hati menyertai warisan. Kita jemput dahulu wakil kemasukan ahli baru daripada Jun Inanam, yaitu Bernard Michael, Kampung Kiang Lama Inanam, seramai 53 orang. Jimmy Basilung, mantan Ketua Cawangan PBS Inanam, Kampung Pagasan Inanam, seramai 23 orang. Dan juga Yusli bin Kiri, merupakan mantan Pemuda Barisan Nasional, seramai 100 orang. Dijemput wakil-wakilnya, rider motor juga untuk kempen ke pentas.
selamat datang kepada saudara-saudara kita yang ingin terus berjuang di bawah panji Parti Warisan. Selanjutnya, saya ingin mengumumkan kemasukan ke dalam Parti Warisan daripada Parti UMNO. Jadi yang saya sebutkan tadi, wakil-wakil itu sudah terus ke pentas, ya. Menjemput wakil tadi daripada Idam dahulu yang telah saya sebutkan untuk naik ke pentas. Boleh tumpahkan gemuruh kepada sahabat-sahabat baru kita, pejuang-pejuang baru kita daripada KBM, masyarakat KBM. Terima kasih dan tahniah diucapkan. Selanjutnya diminta bersedia pemasukan ahli baru daripada Parti UMNO Kewarisan. Cawangan UMNO Kuala Kampung Sabang selama 53 orang. Cawangan ini merupakan cawangan daripada Parti UMNO yang telah berhijrah ke dalam parti kesayangan kita. Tahniah diminta wakil untuk naik, dan juga penubuhan cawangan baru selama 52 orang. Cawangan Teluk Sabang Pro diminta wakil untuk naik ke pentas. Dan di pohon juga sekiranya sudah selesai di pohon untuk eksekutif saya untuk memastikan keadaan pentas, ya. Terima kasih sekiranya sudah kita bagi, sebab kita ada ramai pemasukan baru ini. Okey, diharap bersedia akan dijemput pula pemasukan ahli baru daripada Parti UMNO Kewarisan. Dijemput wakilnya Encik Sikap bin Bijan, Kampung Sabang Asli selama 52 orang. Selamat datang. Dan wakilnya. Okey, selanjutnya dijemput Ando bin Alim, Kampung Cendramata Ringkas selama 53 orang. Dijemput juga Encik Abdul Amar, Kampung Teluk Sabang Pro. Oh, ini sudah tadi. Selanjutnya dijemput Muhammad Alim, mantan Biro AMK Parti Keadilan Rakyat Negeri Sabah.
yang kini secara rasmi telah masuk parti warisan bersama rakan-rakannya, dan begitu juga dijemput Saudara Lim Ong Ming, wakil hidup warisan. Itu sahaja. Dimohon kalau ada lagi sebab ini tak banyak kan, bagi tahu. Tapi terima kasih setinggi sanjungan budi dan selamat datang kepada rakan-rakan pejuang warisan kita yang baharu. Okey, sebelum itu diminta pemilik kenderaan SU7218D, SU7218D untuk mengalihkan kenderaan anda. Sekian, terima kasih. Dan hadirin hadirat sekarang, kita ada acara istimewa khas untuk Datuk Seri Presiden. Kita ingin sempena ulang tahun Presiden Parti Warisan secara rasminya kita membuat kejutan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Happy birthday to you. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Presiden didoakan semoga dikurniakan rezeki kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan dapat terus memimpin parti kerabat ini. Terima kasih. Dimohon kepada tetamu-tetamu berhormat kita, termasuklah calon-calon yang telah disebutkan tadi atas permintaan pihak media, untuk kita sesi bergambar dahulu. Diminta kalau boleh yang berhormat Datuk Seri Presiden dan juga calon-calon itu pihak media ingin mengambil gambar, calon sepagar dan juga calon penampak.